Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama kan saya bersama tahun baru, betul kan? Jadi saya ucapkan selamat tahun baru. InsyaAllah kullu sanah antum tayyibin. Moga sepanjang tahun ini kita berada dalam kebaikan lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini hari Isnin. Boleh tak kita mulakan sesi kita dengan selawat? Boleh? Ya, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpah kurniaan pada Allah. Dapat hari ini kita hidup lagi dengan berbekalkan nikmat yang termahal, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, nikmat iman dan nikmat Islam umpama ibu-ibu mahkota yang dipakaikan di atas kepala kita. Cuma mahkota tu kita tak nampak, dan disebabkan tak nampaklah kadang-kadang kita lupa bersyukur, lupa menghargai nikmat iman dan Islam. Dia sangat mahal. Dia macam satu kedudukan yang sangat istimewa. Tak semua orang boleh pakai mahkota. Ya? Macam biasanya kalau artis kita, selebriti kita, Datuk Vida kan, suka pakai mahkota kan, ada crown. Jadi bila kita sebut mahkota, ialah rare, sesuatu yang dipakaikan kepada orang yang mendapat martabat yang tinggi, ya, besar. Dan kita tak perasan bahawa iman dan Islam yang Allah berikan suatu kedudukan yang sangat-sangat luar biasa, sangat tinggi, sangat istimewa, besar dan agung kepada orang yang dipilih, manusia yang dipilih oleh Allah mendapat petunjuk dan hidayah ini. Dan alhamdulillah, ya, dengan berbekalkan iman dan takwa, apa sahaja yang berlaku 2013 insya-Allah khair berlaku. Betul tak ibu-ibu? Kalau Allah bagi musibah, kita sabar. Allah bagi nikmat, kita syukur. Apa yang ada, semuanya kebaikan yang akan datang kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan semangat kita, ya, dengan kenikmatan tersebut. Kita nak kekalkan lagi dengan melihat susuk tubuh, ya, yang telah Allah berikan nikmat Islam di permulaan perjuangan agama Allah yang mulia ini, iaitu para sahabiah, para sahabat, dan apatah lagi isteri-isteri baginda yang menyumbang secara langsung, kepada perjuangan nak sampai Islam kepada kita sampai hari ini. Jadi apa yang kita nak korek bersama ialah apa kekuatan yang ada pada diri isteri-isteri Nabi, yang akhirnya insya-Allah kita cuba untuk ambil kekuatan tersebut, pinjam tips tersebut, dan insya-Allah kita akan menjadi orang yang muslim ataupun muslimah yang lebih baiklah. InsyaAllah. Ibu-ibu, hari ini kita sampai kepada isteri nombor berapa ibu-ibu? Kalau ikut susunannya lah. 3 ke 4? 4 dah. 4 dah. Sebab yang pertama Sayyidatina Khadijah. Lepas tu yang kedua Saudah. Ketiga Aisyah. So hari ini nombor 4 dah. Ada 11 isteri Nabi. Kita masuk hari ini anak Sayyidina Umar. So sebelum ni kita letak nombor 1 lah, iaitu anak sahabat Nabi yang Nabi paling rapat sekali, iaitu Sayyidatina Aisyah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, dan seterusnya Sayyidatina Hafsah binti Umar. Baik, kita baca sama-sama muka surat 49. Kalau ada sahabat-sahabat kita online yang nak cari buku, cari Isteri dan Puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cetakan Telaga Biru, muka surat 49. Baik, dia
iaitu pemelihara Al-Quran. Ini yang diangkat sebagai topik ataupun subtopik, iaitu Sayyidatina Hafsah ialah pemelihara Al-Quran. Dia ialah puteri Umar bin Khattab, seorang sahabat agung yang dengannya Allah telah memuliakan Islam. Kita boleh tengok bagaimana Nabi SAW minta pada Allah, salah seorang daripada Umar, biar dia dapat cahaya Islam supaya menjadi taring, supaya orang rasa gerun dengan Islam. Akhirnya yang dipilih oleh Allah ialah Umar bin Al-Khattab. Allah beri hatinya, dengar ayat pertama sehingga ayat kelima surah Taha, akhirnya lunak, jiwa yang sangat keras tadi, jiwa yang sangat garang tadi, yang sangat tegas tadi, boleh lunak dengan Al-Quran. Kalau kita ibu-ibu tak lunak lagi dengan Quran, lebih keraslah daripada Saidina Umar, sewaktu jahiliah je tu. Kita ni kadang-kadang dengar pun nangis pun tidak, takut pun tidak, kan? Jadi kenapa ni? Sebab kita terlalu, hati kita terlalu keras ke matu. Kalau tak faham pun ibu-ibu kadang-kadang boleh menangis. Kenapa? Kerana kita penuh dengan rasa penghayatan, jiwa kita, jiwa yang bersih, dapat ayat, dibacakan ayat ataupun diperdengarkan ayat kepada kita pun kadang-kadang boleh lembut, dan lunak hati kita. Begitulah kekuatan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quranul Karim. Baik, so anak dia iaitu Sayyidatina Hafsah berkahwin buat kali pertama dengan Khunais bin Huzafah bin Qais As-Sahmi Al-Quraisy. Maksudnya dia pernah berkahwinlah sebelum kahwin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang turut serta di dalam peristiwa hijrah sebanyak 2 kali, iaitu hijrah pertama, hijrah ke Habsyah, dan hijrah yang kedua, hijrah ke Madinah. Maksudnya kalau orang yang sempat hijrah dengan Nabi ke Habsyah, maksudnya orang yang betul-betul kuat ibu-ibu. Sebab waktu tu kita kata tak ramai orang yang berani bersama dengan Islam, kerana masa tu minoriti sangat. Kekuatan Islam tak ada, kekuatan Nabi. Jadi mereka yang dapat ikut bersama dengan hijrah ke Habsyah ini memang kuat, minal awwalin, as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang terawal. Baik, dan juga turut serta, Masya Allah, di dalam perang Badar dan perang Uhud. Jadi kalau turut serta dalam perang Badar, memang sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang antara keistimewaannya iaitu sahabat-sahabat yang telah Allah ampunkan segala dosanya selepas daripada peperangan. Balik pada perang pun dah dosa, kalau ada pun dah diampunkan. Ini kelebihan Ashabul Badr ataupun Ashabul Badar, yang mana mereka ini nama mereka tercatat seorang demi seorang. Ada riwayat kata 315, ada riwayat kata 313. Jadi mana yang sahih wallahu taala alam, cuma dikatakan yang 315 tadi tu ialah nama yang berulang, orang yang sama. Al-maklumlah kita pun orang kampung pun macam tu kan. Mana Pak Mail? Tu Pak Mail. Mana bapak si Minah? Itu juga bapak si Minah. Ya Allah ya Tuhanku. Adik hati-hati sayang. Takut jatuh je. Duduk elok-elok. Dia rasa jauh sangat ke? Okey? Subhanallah. So dia rasa dia rasa jauh sangat yang tu. Apa tadi? Kita boleh cerita Pak Mail pun dia juga, bapak si Minah pun orang yang sama, nama dia berbeza, ya. Jadi 315 tu ada nama yang berulang lah. Jadi kita ambil yang paling rajih, kata 313 nama lah. Ini ahli Badar, yang mana mereka mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa kerana dia adalah merupakan perang pertama. Kalau kalah perang Badar, habislah, Islam tak sampai pada kita. Jadi betul-betul Nabi minta pada Allah. Nabi minta pada Allah, ya Allah, kalau kami kalah kali ni,
Dah tak ada harapan dah. Tolong menangkan kami ya Allah. Maka Allah pun hantar ibu-ibu, hantar tenteranya malaikat. Tiba-tiba tak ada pun pedang yang menyusur, kepala tergolek. Subhanallah. Ini disaksikan di dalam perang Badar banyak keajaiban yang berlaku. Tentera-tentera daripada yang tidak dilihat oleh manusia. Inilah perang Badar. Sebenarnya orang yang kuat betul-betul saja boleh berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunais wafat di Madinah kerana luka yang dialaminya ketika perang Uhud. Ujian kepada tentera mukmin, tentera muslim sewaktu perang Uhud, macam nak menang dah, diuji dengan dunia, diuji dengan harta, diuji dengan harta rampasan perang al-ghanimah. Akhirnya ramai sangat orang Islam mujahidin yang terbunuh ataupun yang luka parah. Meninggalkan Hafsah dan menjadi jandalah Sayyidatina Hafsah pada usia muda, iaitu 18 tahun. Sayyidina Umar dapat menyelami perasaan anaknya yang sudah menjanda pada usia yang sangat muda. Setiap kali dia masuk ke rumah, mesti dia melihat puterinya sedang tenggelam di dalam kesedihan yang menimpanya. Setelah berfikir panjang dan membuat pertimbangan yang sewajarnya, akhirnya terbit niat dalam diri Umar untuk mencarikan seorang suami yang dapat menggembirakan hati puterinya. Dengan harapan puterinya itu dapat meraih kembali ketenangan dan ketenteraman bersama suami yang telah hilang di sisinya. Pilihan Umar akhirnya berpihak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu lelaki kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nak hadiahkan anak dia kepada Sayyidina Abu Bakar lah. Mereka pun bila sahabat-sahabat ni kita tahu mereka sangat cinta Nabi, dia akan nak dapat kaitan, nak cari macam mana nak kaitkan diri aku dengan Nabi, kan, betul tak? Sahabat-sahabat cerita je ibu-ibu, perkara begini biasa berlaku di kalangan para guru-guru, masyayikh-masyayikh, ulama-ulama. Saya sangat miracle tau, kan? Bila kita tahu, kita kenal ulama ni, rupanya ni menantu pada ulama yang besar juga. Dia pun dah besar dah, hebat dah, menantu pada ulama hebat. Bila tengok orang ni, cakap, oh, orang ni hebatnya. Rupanya dia ni pak bertua kepada orang yang hebat juga. Anaknya dikahwinkan dengan orang hebat. Rupanya itu sunnah yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta Nabi, betul tak? Mereka sayang Nabi dan mereka akan cuba untuk cari perkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang Sayyidina Umar fikir? Kita tengok siapa yang Rasulullah paling sayang. Rasulullah paling sayang Sayyidina Umar. Aku nak bagilah anak aku kahwin dengan Sayyidina Abu Bakar. Umar pun berharap dengan kemurahan dan kelapangan hati Abu Bakar, dia mahu menanggung tabiat Hafsah yang mudah cemburu dan keras. Ini sifat Sayyidatina Hafsah. Boleh gariskan ibu-ibu. Setiap wanita ini dia ada cemburu. Cuma cemburunya besar ataupun sikit, kuat ataupun sedikit atau perlahan, cemburu buta ataupun cemburu bersebab, macam itulah, Jadi kalau perempuan tu tak cemburu, maksudnya kena check sikit wayar, takut wayar longgar. Dia rasa macam tak double ni. Suami dia kata, abang dah kahwin dah, kan? Dekat Thailand. Kahwin kat Thailand. Macam Kendal je, Sol. Ibu-ibu. Jadi isteri dia, ya ke bang? Ya Allah, gembiranya saya bang. Tahniah bang. Itu maksudnya sama ada menyindir ataupun ada something wrong pada wayar dekat kepala bini dia. Mesti bini 2-3 piring tu memang akan baling lah. Itu memang paling kurang ibu-ibu. Marah paling kurang. Lepas tu dia akan slow, kan? Tapi nak katanya perempuan dengan cemburu biasa.
Tapi itulah sifat. So, sebagai seorang ayah, Saidina Umar, dia kenal lah anak dia macam mana. Jadi Hafsah ni dia lebih sikit. Kalau orang perempuan biasa ada cemburu, tapi anak dia lebih cemburu. Dan agak keras. Macam mana Saidina Umar jugalah. Ayah dia keras. Jadi anak dia pun keras juga. Suatu sifat yang diwarisi daripada ayahdanya. Ya, bapak borek, anak rintik, ya. Bapak keras, anak pun akhirnya jadi tegas, ya, tegas juga. Segeralah Umar menemui Saidina Abu Bakar untuk membicarakan tentang hidup menjanda yang dialami puterinya itu. Umar berharap agar Abu Bakar tidak menolak untuk menjodohkan Abu Bakar dengan puterinya kerana Abu Bakar adalah lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu Saidina Abu Bakar ni orangnya lembut, ibu-ibu. Dia memang sangat berbeza. Bila sahabat Nabi ni, dia ketuk pintu saja, Nabi dah tahu dah. Tak bagi salam lagi ni, tahu dah siapa yang datang tu. Saidina Umar punya ketuk, Masya Allah. Kan? Tong, tong, tong. Saidina Abu Bakar ni perlahan, orangnya memang lembut. Subhanallah, santun, pemalu. Inilah sifat Saidina Abu Bakar. Jadi, ibu-ibu, dia rasa si Saidina Abu Bakar tak tolak ni kalau aku nak jodohkan diri dia dengan puteri aku ini. Akan tetapi ketika Umar menyatakan keinginannya agar Abu Bakar berkenan menikahi puterinya iaitu Hafsah, Abu Bakar diam. Saidina Abu Bakar tak menjawab sepatah pun. Lalu Umar pun keluar dengan perasaan sedih, seolah-olah tak percaya dengan apa yang dialaminya. Lalu Umar pun melangkahkan kakinya ke rumah Saidina Uthman bin Affan yang ketika itu baru saja kehilangan isterinya iaitu anak Nabi, kan? Saidina Uthman ni digelar sebagai seorang lelaki yang mengahwini Dhu Nurain, yang mengahwini dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau ada tiga anak perempuan, tiga aku bagi. Punyalah cintanya kepada Uthman. Ya, Saidina Uthman ni memang orangnya, orang kata menantu pilihan. Anak dah mati, kahwin lagi. Yang kedua. Nabi kata kalau dia ketiga aku bagi juga. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang kita ni bila anak kita dah, pernahlah ada, saya tengok ada seorang ibu tu, anak dia meninggal, ya. Anak dia meninggal, jadi dia menantu dia ditanyalah nak bagi saling tikar ke? Dia kata na'udzubillah min zalik. Maksudnya tahulah tu terseksa lah anak dia sampai mati anak aku kan. Awak tak nak lah bagi kahwin anak yang kedua, ibu-ibu. Tapi nak kata baik ni Saidina Uthman, Rasulullah bagi lagi. Maksudnya menantu yang penuh, menyenangkan hati orang tua. Baik. Maka Saidina Uthman masa tu, Ruqayyah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia akibat diserang penyakit campak. Sesampainya di sana, Saidina Umar pun berbincang dengan Uthman dan menawarkan kepada baginda untuk menikahi Hafsah. Akan tetapi Uthman menjawab, nampaknya untuk ketika ini aku belum ingin berkahwin lagi. Orang kata dok berahi lagi. Tak ada rasa lagi nak kahwin. Bertambahlah rasa sedih Saidina Umar dengan penolakan kedua-dua sahabatnya itu. Lantaran kecewanya akibat perkara tersebut, Umar pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan sikap kedua-dua orang sahabatnya itu. Bila dah sampai pada Nabi, Umar pun mengadu, kan, ya Rasulullah, dia orang tak ingin pula nak ambil anak aku jadi isteri. Dia pun mengadu pada Nabi. Mendengar pengaduan Umar, baginda lantas tersenyum lalu bersabda, Hafsah akan dinikahi oleh seorang yang lebih baik daripada Uthman, dan Uthman akan berkahwin orang yang lebih baik daripada Hafsah. Subhanallah. Nampak tak, ibu-ibu? Konon-kononnya nak bagi anak Saidina Umar nak kahwin dengan Uthman, kan? Tapi Nabi bagi dia punya hint dia, jangan sedih wahai Umar. Nanti anak kamu ada orang yang lebih baik lagi akan menikahi anak kamu. Lebih baik pada Uthman. Sebab Uthman ni dah ada dia punya matchmaker dia. Dia punya pasangan, bakal pasangan dia. Dia punya bakal pasangan lebih baik daripada Hafsah.
Betul lah. Anak Nabi kan? Anak Nabi pastilah. Keturunan Nabi. Allah nak bagi tu bagaimana hebatnya. Nampak tengok daripada yang pertama, Saidina Aisyah ada kaitan dengan Nabi. Betul tak? Saidina Abu Bakar, kita ambil khalifah dulu. Kita ambil khalifah. So daripada Saidina Abu Bakar, apa kaitannya dengan Rasulullah? Anak dia jadi menantu Nabi. Masya Allah. Lepas tu Saidina Abu Umar, kan kalau dia nak kahwinkan dengan Osman, maksud tak adalah kaitan Umar ni dengan Nabi, betul tak? Jadi rupanya nak bagi jadi isteri Nabi. Anak dia nak bagi jadi isteri Nabi. Sama macam Saidina Abu Bakar. Baik, Saidina Osman pula. Saidina Osman muda sikit. Jadi Saidina Osman bagaimana? Adakah dia ada anak? Tak ada anak lagi. Macam mana nak kait dengan Nabi? Dia kahwin dengan anak Nabi. Nampak tak ibu-ibu? Jadi kait tu, kait perkahwinan juga. Perkahwinan, bila kait perkahwinan antara sesuatu yang sangat kuat. Berbanding dengan kita, sahabat ini memang kuat, tapi nak lebih kuat, dia datang perkahwinan. Jadi dia akan jadi percampuran nasab. Orang kata kait keturunan terus. Baik, Saidina Ali pula lagi kecil. Jadi Saidina Ali kahwin dengan anak Nabi juga, Fatimah. Jadi keempat-empat orang sahabat Nabi ini, Khalifah Al-Jalil, Khalifah yang besar ini, yang hebat, yang agung ini, semuanya ada kaitan dengan perkahwinan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan itulah sunnah yang diambil oleh para ulama, ibu-ibu. Kalau dia berkenan tengok orang tu, dia akan cuba cari nak kahwinkan ni, supaya ada kaitan keberkatan tu mengalir. Kecintaan itu membawa kepada perkahwinan, iaitu kecintaan yang lebih kita kata kuat lagi berbanding hanya kita menjadi anak murid ataupun bersahabat. Tu yang anak-anak tok guru, dia punya anak-anak dia ikutlah orang kata walaupun pakai burdah tak keluar tak apa semua, ada orang dah cop awal-awal. Sebab apa? Yang duduk-duduk kat depan tu kan, anak-anak murid tu kan nak cop anak syekh. Sebab apa? Nak ambil keberkatan. Subhanallah. Tapi syekh pun hebat juga. Dia takkan nak bagi anak dia dekat orang biasa-biasa, betul tak? Dia nak bagi ke anak dia ulama juga. Darah-darah orang hebat juga. Subhanallah. Jadi bila kita tengok, rupanya pak mertua dia pun orang hebat. Tengok menantu, ya Allah, tak tahulah kalau hari raya macam mana. Yang sini hormat sini, yang sini hormat sini. Subhanallah. Itulah satu kita kata kecantikan di dalam dunia ulama, pewaris anbiya. Baik ibu-ibu, jom kita tengok lagi. Seketika itu, muka surat 51. Seketika itu juga bersinarlah wajah Umar. Nabi pujuk dia dengan suatu berita yang lebih gembira lah. Bersinar wajah dia. Kerana mendapat kehormatan yang besar yang belum pernah dibayangkan sebelumnya dan hilang segala kesedihannya. Segera dia pun pergi untuk menyampaikan berita gembira itu kepada semua orang yang dikasihinya. Orang pertama yang dijumpa ialah Saidina Abu Bakar. Apabila melihat kedatangan Umar dengan wajah yang berseri-seri, Saidina Abu Bakar terus menghulurkan tangannya mengucapkan selamat sambil meminta maaf. Saidina Abu Bakar berkata, "Janganlah engkau masukkan ke dalam hatimu atas sikapku waktu itu, wahai Umar. Kerana sebenarnya sebelum itu Rasulullah telah menceritakan masalah Hafsah, namun aku tidak mungkin membocorkan rahsia baginda. Seandainya Rasulullah tidak jadi menikahi Hafsah, akulah yang akan menikahinya." Dia dah ada dah cerita sebelum tu. Jadi Rasulullah dah cerita dah tentang bagaimana Sayyidatina Hafsah ini seorang yang dah berjuang dengan Nabi. Betul tak ibu-ibu? Dia dah jadi janda kerana apa? Kerana Kunais tadi sudah berjuang, mati syahid. Dan inilah penyebab kenapa antara Nabi berkahwin lebih daripada seorang, yang sampai 9 orang. Ketika Nabi wafat, 9 orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sebabnya itu ibu-ibu, Nabi SAW menghargai perjuangan para sahabat yang mana sampai syahid dan meninggalkan isteri-isteri yang janda, yang ada anak, yang tak ada anak. Jadi cara Nabi memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka
ialah dengan mengahwini janda-janda yang merupakan isteri-isteri pejuang. So Hafsah sedih kerana apa? Memanglah kalau ikutkan bahagialah dia kerana suaminya adalah seorang syahid, yang syuhada, dapat dihisap, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tapi sebagai seorang manusia pasti sedih dengan kehilangan pasangan. Dan kemudian Nabi SAW sudah bercerita dengan Saidina Abu Bakar. Ibu-ibu kalau tengok cerita, di antara Saidina Abu Bakar, kalau Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar ni, mesti Saidina Abu Bakar akan mendahului Umar. Subhanallah. Mesti. Dalam banyak-banyak cerita, mesti dia dah bincang dulu dah dengan Rasulullah. Saidina Abu Bakar mesti mendahului Umar. Jadi Saidina Umar tak tahu, rupanya Nabi dah bagi tahu hasrat untuk menikahi Hafsah. Tapi jangan kau risau Umar, kalau Nabi tak jadi nak nikah dengan anak kau Hafsah, akulah. Kan? Aku ada sebagai pengganti. Tapi dia tunggu dulu sebab Nabi tak kata nak batal. Nabi dah kata hasrat dia ingin menikahi Hafsah, jadi aku tolak. Kamu janganlah kecil hati. Janganlah masukkan dalam hati kamu kan, apa perangai aku, kenapa aku tolak hari itu? Sebab ada bersebab. Baik. Kemudian baginda Rasulullah tidak menikahi Hafsah, akulah yang akan menikahinya. Itu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Sahih Bukhari, bab nikah seseorang yang menawarkan puterinya untuk ataupun saudara perempuannya kepada lelaki yang baik. Ada hukum ahkam, hadis ahkam yang dikeluarkanlah daripada hadis tersebut. Maksudnya kita boleh untuk menghadiahkan puteri kita ataupun kita meminta untuk dikahwini kepada orang-orang yang baik. Kita tengok jugalah orang lelaki tu bagaimana, calon suami tu bagaimana. Jadi usaha, mak dan ayah boleh usaha, ataupun adik-beradik lelaki boleh usaha. Jangan buat tak tahu je. Betul tak? Kadang apa, anak adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki dia semua dah kahwin. Sebab lelaki senang dia mencari pasangan kan. Yang perempuan tu bila bawa pasangan calon ni tak setuju. Oh tak boleh. Kau tak boleh kahwin dengan kan. Bawa lagi mak pula tak setuju. Lepas tu menjanda pula. Menjadi anak dara kan sampailah umur sekian-sekian. Patutnya anak ataupun ayah ataupun ibu, begitu juga adik-beradik, dia kena ambil inisiatif lah. Dia yang carikan. Dia yang mencari lelaki-lelaki yang baik untuk dikahwinkan kepada anak-anak dara tadi. Sebab sifat perempuan itu ialah pemalu. Sifat perempuan ini, adik jangan main tolak-tolak situ. Adik tulis je. Main tolak-tolak. Sifat perempuan ni dia tidak mencarilah, tapi sifat lelaki itu dia mencari. Tapi kalau dah tak ada siapa yang nak tolong, bolehlah mencari dengan adabnya. Okey, mencari dengan maruah sebagai seorang perempuan. Baik. Seterusnya kita tengok pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah. Pada bulan Sya'ban tahun ketiga Hijrah, berlangsunglah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah binti Umar. Manakala pernikahan Uthman dengan Ummu Kalthum, anak kedua Nabi, selepas kewafatan Ruqayyah, puteri Nabi, pula berlangsung dalam bulan Jamadil Akhir pada tahun ketiga Hijrah. Dalam tahun yang sama, kedua-duanya melangsungkan perkahwinan. Baik ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, dengan demikian bergabunglah Hafsah bersama isteri-isteri Nabi yang pada ketika itu Ummahatul Mukminin yang mulia, iaitu Saudah dan Aisyah, sudah menjadi isteri Nabi. Hafsah mendiami kamar yang berdekatan dengan kamar Aisyah kerana dia tahu bahawa Aisyah adalah antara isteri Nabi yang lebih berhak untuk didekati dan diperlakukan sebaik mungkin. Hafsah berusaha untuk mengikuti pesanan ayahandanya yang pernah berkata kepadanya, "Apalah kedudukanmu dibandingkan Aisyah, dan apalah kedudukan ayahandamu dibandingkan ayahandanya." Dia suruh sedar diri.
Kau anak siapa? Kau anak siapa? Anak Kaza. Anak Kaza pula, sorry. Saja kacau ibu petang-petang ni. Allahu Akbar. Ada yang ting apa benda ni, krik-krik ke? Tak ada krik-krik sebab viral lah. Viral semua tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi ayah dia pesan Saidina Umar, kamu nanti, sebab dia tahu perangai anak dia cemburu. Jadi pesan awal-awal, kamu nanti dah memadu, berpoligami, kamu kena sedar diri. Kamu tu anak siapa? Kamu tu anak aku. Saidina Umar ni kalau banding dengan Saidina Aisyah, dia tu anak siapa? Anak Abu Bakar. Aku banding dengan ayah dia, aku ni jauh mana. Dia sedar diri bahawa Saidina Abu Bakar pasti yang menjadi pilihan utama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan berjangkitlah kepada anak tu. So bandingkan kalau dengan Hafsah dengan Sayyidatina Aisyah, mesti Nabi akan melebihkan Sayyidatina Aisyah. Untungnya ibu-ibu, subhanallah. Itu kelebihan kalau sebut tentang manaqib Sayyidina Abu Bakar, subhanallah, kita akan rasa macam dahsyatnya. Walaupun dia bukan seorang Nabi, tetapi kebaikan dia, iman dia sangat luar biasa, subhanallah, subhanallah. Sehingga Allah bagi kepada dia, Sayyidatina Aisyah itu, seorang anak yang dapat jadi isteri Nabi, seorang anak yang mana orang mengambil Sayyidatina Aisyah, ta'khus nisfu dinikum min hadil Humairah. Ambillah separuh daripada agama daripada Humairah ini. Subhanallah. Yang kita semua ni duduk pada hari ini, yang kita kata kita beramal dengan agama Islam ini, separuhnya diambil daripada Sayyidatina Aisyah. Punya banyak. Yang sahabat-sahabat lain belajar pada Sayyidatina Aisyah. Subhanallah. Nak kata kelebihan Sayyidina Abu Bakar sampai macam tu sekali itu. Jadi semuanya itu mendapat keberatan di dalam neraca seorang ayah yang telah mendidik seorang anak. Ada suatu perkara yang kita kata sangat-sangat mahal di dalam pentarbiahan anak. Bila kamu didik anak yang baik, anak itu menjadi sumber kepada ummah ataupun sumber kepada kebaikan. Siapa yang untung? Ayah dia, mak ayah untung. Didik anak, memang didik anak susah, betul tak ibu-ibu? Didik anak bukan senang. Kalau kita nak didik binatang pun ada dia punya skill dia. Didik anak tak ada skill, ikut dana. Tak ada skill, tak ada usaha, kan? Buat lebih kurang saja. Nak didik haiwan, haiwan tu adalah dia punya belajar nak bagi jadi haiwan ni pandai menangkap ke. Kalau kucing tu pandai tangkap tikus, sebab ada kucing boleh berkawan dengan tikus, kongsi makanan. Kan? Tikus duduk sebelah dia kan, dia pula lari. Tak pandai, tak ada skill ibu-ibu. Sebab memang ada kucing yang kena diajar. Kita nak didik binatang pun ada dia punya kesusahan dia, perlu kena ada disiplin dia. Begitulah lagi mendidik anak. Jadi bila kita nak didik anak ibu-ibu, dia adalah suatu perkara yang paling bijak yang kita lakukan, kerana kita akan mengambil apa saja kebaikan yang anak kita lakukan. Sebab tu bila diukur kebaikan ataupun kita kata keimanan Sayyidina Abu Bakar itu, Masya Allah, lebih berat daripada seluruh umat Islam ni sekiranya dikumpulkan, lebih berat lagi daripada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar lebih berat lagi. Subhanallah. Baik, itulah yang dipesan oleh Sayyidina Umar kepada Hafsah. Kamu kena tahu kamu tu siapa. Hafsah dan Aisyah lah yang pernah saling membantu untuk menyakiti hati Nabi. Ni menyakiti hati Nabi pula kan. Dalam iaitu membocorkan rahsia baginda, sehingga Allah menurunkan ayat pada surah At-Tahrim ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril. Sadaqallahul azim.
Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, bererti hati kamu berdua telah condong kepada kebenaran. Akan tetapi jika kamu berdua membantu dalam menyusahkan Nabi, sesungguhnya Allah lah yang menjadi pelindungnya, dan begitu juga Jibril. Sebahagian riwayat menyebutkan bahawa setelah kejadian itu Rasulullah SAW menceraikan Hafsah dengan talak satu. Namun beberapa waktu kemudian baginda merujuknya semula, rujuk balik Hafsah atas perintah Jibril yang mengatakan kepada baginda, Hafsah adalah wanita yang berpendirian teguh dan dia termasuk di kalangan isteri-isterimu di syurga. Ini hadis 30, nota kaki 34, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam kitab bab talak, bab rujuk, dan Ibnu Majah hadis 2016. Kedua-duanya bersumber daripada Umar bahawa Rasulullah pernah menceraikan Hafsah kemudian merujuknya lagi. Juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i di dalam bab talak, boleh rujuk bab rujuk yang bersumber daripada Ibnu Umar dengan sanad yang sahih. Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, pastinya ya, asam garam kehidupan keluarga itu dia bukan sahaja menjanjikan yang enak-enak, yang kita kata apa, manis-manis belaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan rencah di dalam perkahwinan Nabi hakikatnya untuk panduan kita, betul tak? Jadi kita pun sebagai manusia adalah dia punya ujian-ujian. Ada orang nanti dia kalau talak bagaimana, dan kemudian kalau nak rujuk semula bagaimana. Jadi Nabi buat itu di dalam kehidupan Nabi, yang Allah bagi rencah tersebut untuk panduan ummah sebenarnya, untuk panduan kita. Tapi mereka subhanallah, bukanlah maksud kat sini in tatuba, maksudnya sekira kamu bertaubat, bukanlah mereka ni buat dosa besar ibu-ibu. Bukan sampai mereka ni menderhakai Nabi, tidak. Mereka hanya melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Nabi. Tapi pembelaan kepada diri Nabi itu Allah yang bela terus. Allah bela secara langsung. Akhirnya menyebabkan peristiwa perceraian berlaku. Tapi nak ditunjuk kepada kita, kalau kita bercerai ibu-ibu, kadang-kadang waktu bercerai itu ada waktu yang menyebabkan kita muhasabah balik. Sebab itu hikmahnya ada iddah. Hikmahnya di sana supaya kita ini muhasabah balik. Aku silap ke dia silap? Rupanya dia silap, tapi aku lagi besar silap, begitu. Jadi tak boleh pula lah tidur tengok sebelah katil kosong kan. Raba. Malam-malam mengigau, bang, tak ada abang, apa dia bercerai. Tapi dalam iddah kan? Suami pun sama, tak boleh tidur malam, terkebil mata kan? Biasanya ada batang peluk kat sebelah, batang peluk dah hilang pula. Jadi rasa macam kita kena apa orang kata, nak tarik balik lah. Ya, ada di sana yang namanya rujuk. Dan paling cantik apabila seorang suami dan isteri dalam waktu rujuk itu duduk serumah lagi, jangan keluar lagi. Pelik sikit kan? Sebab dalam masyarakat kita, cerai dia hari ni, malam ni juga pack baju terus keluar. Boleh ke ustazah? Boleh ibu-ibu. Boleh duduk sekali. Saya dah benci ustazah tak muka dia. Lega saya dapat keluar rumah ni kan. Patutnya sunnahnya tempoh iddah tersebut, isteri tu berhias lagi. Isteri berhias untuk suami, supaya suami tu teringat balik kan, ya Allah, comel bini aku. Hari tu dulu semuanya tak sempat nak berhias kan. Jadi kita pun dah lupa dah masa untuk bersama. Lupa dah untuk menyedapkan mata pasangan.
Jadi lebih elok untuk duduk di bawah satu bumbung, supaya di sana dekat hati kita, mudah untuk kita melakukan kebaikan semula, bersama semula di dalam rumah tangga. Sebab perceraian itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat pilihan yang terakhir lah. Tapi kalau berlaku, halal. At-talaq abghadul halal indallah. Talak itu ialah suatu perkara yang halal, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kejadian ini merupakan bencana bagi Hafsah. Pastinya dia rasa sesuatu lah ibu-ibu Sayyidah Hafsah apabila diceraikan oleh Nabi SAW. Lantas dirinya telah menyebabkan suaminya sedih oleh rahsia yang tersebar akibat perbuatannya. Dia mampu untuk tenang dan tenteram hanya setelah Rasulullah SAW memaafkannya. Setelah kejadian ini, Hafsah kembali hidup bersama dengan Nabi sebagai seorang isteri yang baik. Okey? Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, itu dia punya daripada awal tadi ceritanya siapa Saidina Hafsah, dan dia dah menjanda, kemudian ayahnya berusaha untuk syarikan pengganti kepada Saidina Hafsah, dan akhirnya Nabi lah menjadi pengganti, penyeri kepada hidup, kepada hati Saidina Hafsah, dan kemudian dah berkahwin, ada ranjau, onak, cubaan dalam perkahwinan, itu adalah suatu yang biasa. Baik, kita nak tengok kembali kepada subtopik, iaitu kat depan tadi apa disebut pasal Al-Quran. Lupa dah, ni baru berapa minit, baru sejam ibu-ibu. Apa dia tulis subtopik tu? Pemelihara. So subtopik yang paling abraz, highlight. Kalau ibu-ibu ada akaun Instagram, dalam Instagram dia ada posting biasa dan ada sesuatu yang kita boleh highlight. Highlight ni maksudnya dia lebih berbanding dengan yang lain lah. Yang sesuatu yang kita boleh highlight atau benda utama di dalam diri Sayyidatina Hafsah ialah tentang dialah yang memelihara Al-Quranul Karim. Antara sumbangan Sayyidatina Hafsah, kita pun hari ini berhutang budi dengan Sayyidatina Hafsah. Subhanallah. Kalau ikut yang hafal-hafal ibu-ibu, orang yang hafal tu meninggal, betul tak? Lepas tu bila Islam makin berkembang, Quran ini ada yang dihafal dengan telo yang berbeza. Sebab yang Arab lain baca, bila sampai kepada India, bunyinya dah lain sikit. Sampai kepada Afrika, lain sikit bunyinya. Jadi inilah khidmat pengumpulan Al-Quran. Subhanallah, besar dia punya khidmat dia. Baik, kita pergi kepada subtopik, iaitu apa? Pemelihara dan penyimpan mushaf Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW wafat dan kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar, Hafsah lah antara para isteri Rasul yang diberi kepercayaan untuk memelihara dan menyimpan mushaf Al-Quran. Sewaktu itu ibu-ibu, mushaf Al-Quran sudah berada, cuma tidak ditulis secara meluas. Sebab sewaktu mushaf ataupun sewaktu Al-Quran turun, hanya individu yang tertentu sahaja yang dibenarkan oleh Nabi untuk menulis Quran. Yang lain hafal. So basicnya you nak tulis ke nak hafal, you kena hafal, bukan tulis. Sebab tulis hanya orang yang tertentu saja. Sebab sewaktu itu juga berlaku perkataan Nabi itu keluar dan takut bercampur di antara Al-Quran dan Sunnah. Maka hanya orang tertentu sahaja boleh tulis Al-Quran. Baik. Maka dikumpulkan Al-Quran yang sudah ditulis ini dikumpulkan, dan mushaf ini diberi kepada Hafsah, iaitu sebagai penjaga, penyimpan mushaf Al-Quran. Hafsah mengisi kehidupannya dengan ibadah, ketaatan dan keteguhan pendirian. Dialah satu-satunya wanita yang diberi penghormatan untuk menyimpan Al-Mushaf, kitab yang mengandungi undang-undang bagi umat manusia.
mukjizat yang kekal dan satu-satunya sumber syariat dan sumber akidah yang benar. Ketika ayahandanya Umar bin Khattab merasakan ajalnya sudah hampir tiba akibat ditikam oleh majusi bernama Abu Lu'lu'ah pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, Hafsah lah yang diamanahkan untuk menguruskan harta peninggalan Umar. Hafsah wafat pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia berwasiat kepada saudaranya Abdullah bin Umar sebagaimana wasiat yang telah disampaikan oleh ayahandanya kepada dirinya. Semoga Allah meredai pemelihara Al-Quran, wanita yang disebut Jibril sebagai wanita yang berpendirian teguh dan isteri Nabi di syurga. Subhanallah, ya. Banyaknya kalau kita boleh angkat kekuatan ataupun kelebihan Sayyidatina Hafsah ini, pastinya dia seorang yang amanah. Bila kita sebut dialah penjaga mushaf tersebut, penjaga Al-Quran tersebut, mesti dia tak akan bagi pada orang yang tak amanah. Betul tak ibu-ibu? Kalau Sayyidina Hafsah, Sayyidina Umar memberikan kepada dirinya, Sayyidina Abu Bakar pun memberikan kepada dirinya, pasti amanahnya Sayyidatina Hafsah itu sangat-sangat tinggi. Waraknya sangat tinggi. Taatnya kepada Allah sangat tinggi. Ibadahnya sangat tinggi. So, boleh kita katakan pada hari ini, kita ini sebagai seorang wanita tak mustahil untuk mendapat amanah menjaga agama ini, yang mana menjaga agama ini bukan suatu perkara yang mudah. Menjaga agama ini bukan suatu perkara yang boleh dilaksanakan dengan senang, sambil-sambil sahaja. Tapi ada figura wanita yang diangkat berbanding dengan sahabat lain lagi ramai. Subhanallah, sahabat lain lagi ramai. Tapi Sayyidatina Hafsah lah yang dipilih. Tanda amanahnya Sayyidatina Hafsah dalam menjaga suatu perintah ataupun perkara yang berharga, yang penting yang diberikan kepada diri dia. Apa lagi yang boleh kita baca daripada kisah ini? Kisah Sayyidatina Hafsah juga wanita yang menjadi isteri Nabi di syurga. Kita jadi tak isteri suami kita di syurga? Tak pasti lagi kan? Wallahu ta'ala alam. Kita berharap insya-Allah, mudah-mudahan Allah memilih kita yang menjadi wanita-wanita syurga, isteri kepada suami-suami kita di syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kami di kalangan wanita-wanita syurga. Jadi Sayyidatina Hafsah ni, kalau daripada hadis Jibril tadi tu, dia confirm dalam masuk syurga. Betul tak ibu-ibu? Confirm dia masuk syurga, wanita syurga. Dan apa kekuatan wanita syurga? Kita nak duduk jadi macam dia, kita kena tengoklah peribadi dia. Apa peribadi dia tadi? Disebutkan sangat penting ibu-ibu, kalau ibu-ibu boleh gariskan bab diri dia tadi. Pada baris yang keempat dekat pemelihara dan penyimpan mushaf Al-Quran 1, 2, 3, 4. Hafsah mengisi hidupnya dengan ibadah. Itu penting. Ini ciri-ciri wanita syurga. Dia mengisi masa hidupnya dengan ibadah. Dia mengisi masa hidupnya dengan ketaatan. Dia mengisi masa hidupnya dengan keteguhan pendirian. Dia jadi orang yang tegas. Dia tak mudah untuk tunduk kepada suara-suara dunia. Tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan ni, dia tak mudah untuk kalah ibu-ibu. Kita jangan kata tu WhatsApp pun dah kalah dah. Dah pakai telekong dah ni. Wuduk dah pakai telekong, bunyi telefon kan, notification. Scroll sekejap, mudah-mudahan nak tengok notification ni, tapi dia pun pandai. Notification tu yang kita buka, tapi lepas tu menyecrol pula. Ya Allah, tak sembahyang lagi. Nak kata ibu-ibu teguh tak teguh benda kita, itu tak kala bukan musuh yang nyata tu, musuh secara senyap. Satu hari berapa masa kita habis dengan telefon.
yang habis dengan kebaikan, tak apa. Habis dengan perkara yang pencuri masa. Nak kata penting pun tak penting, nak kata tak penting pun penting lah. Macam itulah kan. Orang kata, tapi kalau tak tahu pun tak apa. Kalau tahu pun tak apa. Contohlah macam Sol. Macam itulah kan. Sibuk juga nak tahu kan. Dia kahwin bila kan. Pergilah kan. Tekan link di bawah kan. Biasa kan macam tu kan? Nak bagi kita pergi ke website dia kan. Kena pergi ke link di bawah. Kita pun baca. Oh, macam tu ceritanya kan. Dia kan rumah tangga orang. Betul tak? Kita tahu buat apa-apa. Ada lebih kan? Lebih pun tak, kurang pun tak. Inilah contoh ibu-ibu. Pencuri masa untuk kita. Antara cabaran lah kita muslimat pada zaman ini. Kalau kita zikir ibu-ibu, 1000 kali selawat dah dapat. Betul tak? 100 kali istighfar dah dapat daripada kita baca. Kalau baca Quran tu satu muka surat dah habis, satu ain dah habis dah. Satu makra' habis dah. Tapi kita diuji zaman sekarang. Jadi boleh tak kita nak pinjam balik? Kita nak angkat balik teguhnya pendirian Sayyidatina Hafsah. Ujiannya berbeza, tapi umat Islam tetap diuji. Masa itu musuhnya nyata. Masa itu cara nak pertahankan agama dengan jasmani. Tapi di kala ini kita diuji nak bagaimana nak mempertahankan akidah dengan cara yang halus. Nak mempertahankan akidah dengan cara yang tanpa kita perasan. Itulah ujian kita pada masa ini. Maka kita jadi orang yang amanah seperti mana Sayyidatina Hafsah menjadi orang pencinta Al-Quran. Pencinta Al-Quran, ibu-ibu. Ada Quran dekat rumah, kita letak di tempat yang paling sempurna. Quran kita letak tempat yang mudah untuk kita capai. Jangan sampai sempurna sangat, bergangi. Bukannya tutup je, bergangi sangat. Apa ni? Saya menghormati Ustazah Quran ni kan. Sampai sayang. Sebab apa sayang? Beli Quran mahal. Sekarang kan ada Quran harga sampai 300 lebih. Mushaf Quran 300 lebih. Ada yang sampai beribu pun ada. Sebab apa? Luar dia letak bling. Itu bukan pencinta Quran. Pencinta Quran ialah orang yang meletakkan Quran yang mudah untuk dia ambil. Ambil, baca. Ini adalah pencinta mushaf Al-Quran. Dan akhirnya dia beramal dengan apa yang dia baca. Inilah matlamat ultimate kepada penurunan Al-Quranul Karim. Baik, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, ada soalan tak untuk Sayyidatina Hafsah? Ada? Okey, berapa usia Rasulullah ketika mengahwini Hafsah? Kita kira sama-sama. Nabi berkahwin dengan Hafsah umur ataupun tahun hijrah ialah tahun ketiga. Okey, Nabi hijrah tahun ke berapa? Macam mana nak kira? Kita kira Nabi dapat wahyu. Okey, Nabi dapat wahyu umur 40. So dakwah di Mekah berapa tahun? 10 tahun ke 13 tahun? 10 tahun kan? 10 tahun di Mekah ke 13 tahun di Mekah? 10 tahun di Mekah. Okay. So jadi Nabi berhijrah umur 50 tahun. So tambah 3 hijrah, jadi tambah 3. 50 tambah 3. So umur Nabi masa tu dah 53 tahun. So Nabi jauhlah bezanya berbanding dengan umur Sayyidatina Hafsah 18 tahun. Tapi Nabi SAW sangat handsome. Bayangkan ibu Nabi boleh kahwin dengan 11 orang wanita. Subhanallah, Nabi sangat kuat. Dari sudut jasad Nabi, subhanallah, Nabi sangat kuat. Suami kita kahwin dengan kita seorang pun dah kan, tengok macam tak berbahaya je bang kan. Penat urus rumah tangga. Itu baru isteri seorang. Maksud Nabi dari sudut jasadnya, kekuatan para Nabi ni dia Allah bagi lebih sama dengan 40 orang lelaki punya kekuatan, kehandsoman, kecerdasan, kebijaksanaan, semua lebih daripada manusia biasa. Sila. Auratnya baik. Kalau ikutkan
dari sudut auratnya, dia boleh untuk membuka aurat dia lagi, aurat dia dengan suami dia, sebab memang dia disunatkan untuk berhias. Dia sebenarnya dia masih lagi isteri, tapi isteri dalam kod. Sebab tu dia wajib bagi nafkah duit. Nafkah iddah dia panggil, nafkah iddah. Sebenarnya dia boleh berhias untuk suami dia. Dia boleh, jangan kata berhias saja, buka tudung lah, boleh, tak ada masalah. Tapi memang kita fikir rasa macam dah tak boleh dah langsung. Yang tak boleh bersama saja. Bersama tak boleh. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, bila dia bersama automatik dia jadi rujuk. Tapi di Malaysia taklah ya. Jangan salah faham ibu-ibu, di Malaysia dia lebih kita kata lebih sukar lagi, dia ambil mesti melalui perkataan. Ya, maksudnya kena cakap aku rujuk kamu, dan mesti kena pergi ke ada saksinya ataupun pergi ke pejabat agama. Untuk apa? Kita nak elakkan sebab orang kat Malaysia ni bukanlah semua belajar fiqh. Kan? Orang tak belajar fiqh jadi takut dia main-main kan. Tak, kita tak bersama pun dengan isteri saya. Takut dia macam. Jadi kalau nak rujuk melalui perkataan, mesti pergi ke pejabat agama, kemudian baru bersamalah. Dan itulah tujuan utama untuk iddah tersebut, ialah supaya suami itu dia jatuh cinta semula dengan isteri, dan isteri akan disuruh untuk buat baliklah. Kalau sebelum ni tak masak makanan yang suami suka, buat, layan balik. Jadi menjalin semula cinta tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain berkaitan dengan tajuk ini? Kalau tak ada, kita masuk, insya-Allah sempat kot. Kita ada 20 minit lagi. Ummu Salamah. Ummu Salamah tak sempat habis ni sebab dia panjang. Tapi kita masuk dulu. Ummu Salamah nombor berapa? 5. Sebab tak ada tulis kan. Jadi kita belah, ibu-ibu kita tulis sendiri, letak kat situ nombor 5 dah. So daripada depan tadi Sayyidah Khadijah, Aisyah, Saudah, Aisyah, kemudian yang keempat Hafsah, yang kelima Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama masuk Madinah. So mesti ada dia punya subtopik dia tu. Okey, apa Ummu Salamah nak ingatkan kita ni? Dia the first woman yang masuk Madinah. Dia ialah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, berasal dari suku Quraisy. Ayahnya ialah pemimpin Quraisy yang terkenal kedermawanannya sehingga diberi gelaran Zadur Rakbi, iaitu pemberi bekal kafilah, kerana dia sering mencukupkan bekalan bagi setiap orang yang menyertainya di dalam perjalanan. Ibunya pula Atiqah binti Amir bin Rabi'ah Al-Kinaniyah yang berasal daripada Bani Faras. Baik, ibu-ibu kalau tengok daripada nama dia tadi, Ummu Salamah, nama lainnya yang kita kata apa nama gelaran gelaran dia. Sebenarnya nama dia adalah Hindun. Nama dia Hindun. Kalau dalam bahasa Arab, dia ada beberapa gelaran pada nama ni. Sebab orang Arab dia suka pakai abu-abu, ummu-ummu. Sekejap ya. Saya tarik kertas sikit. Laqab, nasab, ismun. Boleh? Boleh kan? Okay, saya buat ke sini. Ibu-ibu pernah hafal tak? Macam mana nak hafal 11 nama orang isteri Nabi? Tak pernah ya? Jujur. Sebab dia banyak, dia ramai. 11 orang ni banyak. Jadi, dia ada satu akronim, tapi akronim dia bahasa Arab. Jadi ibu-ibu hafal yang akronim ni sahaja. Nak kena hafal dua kalimah saja, 2 perkataan saja. Ini dia punya akronim dia. Akronim ni maksudnya yang macam itulah,
Akronim ni mesti apa kalau dalam macam apa? Ion, udah macam tu lah kan. Lepas tu setiap satu huruf tu ada maksud lain. Okay, dalam bahasa Arab, ibu-ibu nak kena hafal yang ni je. Satu, carrot dalam bahasa Arab. Carrot. Dan lagi satu, salad dalam bahasa Arab. Okay. Carrot dalam bahasa Arab apa? So, dua perkataan ni je. InsyaAllah kalau dapat dua perkataan ni, boleh hafal 11 orang nama isteri Nabi. Carrot dalam bahasa Arab, al-jazar. Jazar. Tak payah Allah, jazar saja. Jim, zai, ra, jazar. Okey. Okey. Salad dalam bahasa Arab ialah khas. Khas. Okey. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, sihah. Dalam bahasa Melayu, sihat jugalah. Senang, tak payah hafal. Sihat ya. Sihah letak kat belakang. Sihah. Okey. Jadi, dia punya akronim dia adalah carrot dan salad sihat. Carrot dan salad sihat. Tapi tengah-tengah ni dan tengah-tengah ni kita tulis perkataan, satu perkataan iaitu ma'a. Ma'a ialah bersamalah. Jazar ma'a khas sihah. Jazar ma'a khas sihah. Dah satu kerja pula ustazah nak menghafal ni. Tulis dulu insya-Allah. Jadi yang kena hafalnya saya rasa yang ni je lah, dua ni kan. Ma'a ni biasa kan, jumpa kat Quran kan, bersama ma'a. Sihat sama je. Bahasa Melayu pun sihat juga, bahasa Arab pun sihat juga. Okey. Jadi maksudnya orang kalau tengok jazar, tengok carrot ni kalau makan ataupun salad dan bersama dengan salad, biasanya orang makan kalau nak diet ibu-ibu. Dia kenyang. Dan dia ada manisnya lah. Manis dia sedap lah. Dan dia memang sihat lah. Okey. Tapi kita nak cari goreng pisang juga. Baru kita rasa puas. Okey. Baik, jom kita tahlilkan setiap kalimah ini, setiap huruf ini. Jim dulu. Jim untuk Juwairiyah. Okey, Zai. Zai untuk Zainab. Okey. Ada dua orang Zainab kan, nama isteri Nabi kan? Ya. Jom kita tengok. Boleh tengok dekat dia punya fehres sahaja, indeks sahaja, indeks depan. Satu, Zainab binti Jahsy. Okey, Zainab binti Jahsy. Lagi satu, ada dua orang Zainab kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Sepatutnya 11. 10. Zainab binti Jahsy dengan Zainab binti Huzaimah. Zainab binti Huzaimah. Iaitu yang digelar juga sebagai Ummu al-Masakin. Zainab binti Huzaimah. Okey, so Zainab ada dua dekat sini. Zai untuk Zainab. Satu Zainab Jahsy. Lagi satu Zainab binti Huzaimah. Baik. Okey, Ra. Ra untuk siapa? Ruqayyah tadi tu anak Nabi. Yang Ra ni Ramlah. Ramlah. Nama Ramlah
Ibu tengok dekat muka surat depan tu. Anak Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan ataupun gelarannya, sebab tu saya nak cerita pasal gelaran ni kejap lagi. Yang Ummu Salamah, Ummu Habibah ni, nak cerita kat sini. Tapi nama betul dia ialah Ramlah. Ummu Habibah nama betul dia Ramlah. So kita ambil yang nama betul. Ni kat sini dia pakai nama, dia tak pakai gelaran. Ra untuk Ramlah. Baik. Kita pergi kepada kalimah kedua, Ma'a. Mim. Siapa Mim? Maimunah, betul. Mim, kita pergi ke atas ni, iaitu Maimunah. Okay, ini senang. Ain. Ain siapa? Aisyah, betul. Ain itu Aisyah. So, berapa orang dah kita dapat sekarang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah 6 orang dah. Baik. Kalimah ketiga, jazar ma'a khas. Okey. Khas, kha. Kha siapa? Ya, paling senang. Kha, Khadijah. Okey, sin. Sin pun kita dah belajar. Sin, Saudah. Sin, Saudah. Okay, 6, 7, 8. Baik. 3 lagi. Sad. Okey, Sad siapa? Safiyah. Sad, Safiyah. Ha, Hafsah, betul. Ha, kita baru tadi belajar tentang Hafsah. Ha, Hafsah. Dan ha lagi satu, Hindun. Ni Ummu Salamah ni. Ha lagi satu, Hindun. Sebab Hindun ejaannya macam ni, ha, nun, dal. Hindun. Dia sebenarnya ha ni samalah dengan ha ni, tapi sebab dia kau hujung, dia tak bolehlah buat macam ni. Kan? Sebab dia tak ada lagi dah. So dia kena jadi dia ke atas, sihah. Okey. Kalau Hafsah, ha, fa, haf, sa, ta, Hafsah. So dia pakai huruf ha pedas. Okey. So jadi ha ni Hafsah, ha ini ialah Hindun. Baik. Jazar ma'a khas sihah. Ni buat besar-besar kat rumah kan. Mak ni apa pula balik ni jazar ma'a khas sihah ni. Rupanya bila hafal yang tengah ni, 2 sajalah yang perlu dihafal, jazar dengan khas saja. Lepas tu kita boleh tahlil ibu-ibu. Maksudnya kita boleh detailskan setiap satu nama. Boleh saya sebut huruf tu, ibu-ibu sebut nama, boleh ya? Okey. Jim, Zai, Zainab 2, Zainab Al-Jahshi, Zainab binti Huzaimah. Okey, Ra, Ramlah. Ra, Ramlah. Sebab tertutup kan, terus senyap je. Tertutup, Ra, Ramlah. Okey, baik. Mim, Maimunah. Ain, Aisyah. Kha, Khadijah. Sin, Saudah. Sad, Safiyah. Ha, Hafsah. Ha, Hindun. Masya Allah. Sebelum ni tak pernah nak menghafal. Rupanya ada akronim je. Senang. Jadi akronim ni, hafal yang ni, automatik kita boleh. Tapi dia kalau dalam bahasa Arab lagi senang lah. Sebab dalam bahasa Arab, Saudah memang sin. Sin, waw, dal, ha. Khadijah, kha, dal, ya, jim, ta. Kalau Ain, Aisyah kan, Ain, alif, Hamzah, shin, ta, Maimunah, mim, ya, mim, waw, nun, ha. So eja dia ikut dalam bahasa Jawi ataupun bahasa Arab. InsyaAllah kita akan boleh keluar terus. Baik. Mana tadi yang kita jumpa, dia ada macam confuse sikit kan. Yang pertama, Hindun, iaitu apa gelaran dia? Ummu Salamah. Lagi seorang, siapa yang pakai gelaran? Ummu Habibah. Siapa tadi Ummu Habibah? Ramlah di sini. Ummu Habibah. Okey. Dalam masyarakat Arab, dia ada satu kelainan dia, iaitu masyarakat Arab ni yang pertama, dia ada nama. Dalam bahasa Arab, ismun.
Ismun, nama. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah. Ismullah, dengan nama. So setiap orang dia mesti ada nama. Setiap barang dekat dalam dunia ni ibu-ibu, tak ada yang tak ada nama. Semua mesti ada nama. Walaupun dia tidak ada nama khusus, dia mesti paling kurang dia ada nama umum. Ya, mesti ada nama. Kalau kita tengok kereta, kereta. Keluar-keluar kereta tu mesti ada nama kereta tu, betul tak? Ada orang buat kereta, model apa ni? Entah, tak kisahlah, tak ada bagi nama, ikut-ikutlah model apa-apa pun, tak boleh kan? Mesti kena ada nama. Semua barang mesti kena nama. Subhanallah. Itulah yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Betul tak? Allah ajarkan pada Nabi Adam, iaitu ajar semua nama. Dan orang yang ada ilmu, iaitu siapa yang ada nama, maksudnya dia tahu nama, dia ada ilmu, di situlah kemuliaan manusia. So ilmu ini adalah satu benda yang sangat penting. Baik. So yang pertama dia ada nama. Nama ni nama kalau kita kata daftar dekat JPN lah. Nama dekat dalam kad pengenalan. Baik, itu ismun, nama kita. Yang kedua, dia ada gelaran ataupun laqab. Laqab ini maksudnya dia ambil ummun mak siapa ataupun ayah siapa. Ummu siapa ataupun abu siapa. Okey? Yang ni, nama ni kadang-kadang lebih glamour daripada nama yang ada dalam kad pengenalan. Kan? Contoh siapa? Contoh siapa? Abu Bakar. Betul. Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, nama dia lain. Tapi yang glamour dia adalah Abu Bakri. So, dia ambil kepada apa? Laqab. Ya, laqab yang lebih dikenali berbanding dengan nama dia sendiri. Abu Hurairah pun sama juga, iaitu bapa kepada kucing. Bukan anak dia kucing, tapi sebab dia suka kucing. So gelaran dia tu lebih diangkat lah. Nombor 3, kita panggil nisbah, iaitu biasanya nisbah ini tengok kepada negara yang dia berasal, ataupun nama ayah dia, kan? Ini semua nisbah, nama ayah ke nama atuk. Okey. Contohnya nisbah ini Imam Nawawi, kan? Imam Nawawi, nama dia siapa? Muhyiddin. Tapi orang lebih kenal dia dengan Nawawi, iaitu nama kota Nawa, iaitu tempat dia berada itulah. Kota, nama tempat. Kota Nawa. Maka dia dipanggil An-Nawawi. So kalau orang Kampung Batu, panggil dia apa? Al-Batungi. Al-Batungi kan. Lama-lama jadi sedap. Mula-mula kita rasa macam Fahmi Al-Batungi. Apa sama ulama-ulama kita tu? Fahmi Zamzam. Ada Al-Falimbang. Sebenarnya Palembang. Dia ambil nama tempat tu. Tapi lama-lama dia jadi sedap pula kan. Al-Falimbang macam tu kan. Rupanya orang Palembang. Okey. Ataupun boleh juga macam Imam Syafi'i pula. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Tapi yang Syafi'i tu adalah nama atuk dia. So nama atuk dia yang diangkat. Subhanallah, untung atuk dia. So jadi yang ni kita adalah nisbah. So boleh jadi nama dia adalah nama lain, tapi gelaran dia lain, tapi dia lebih masyhur dengan nama dia, atau lebih masyhur dengan gelaran dia, atau lebih masyhur dengan nisbah dia. So jadi dalam dua keadaan ni, Ummu Salamah dan juga Ummu Habibah, boleh kita kenali dia dengan gelaran, dan dia punya nama dia yang asal dia iaitu Hindun dan juga Ramlah. Okey, tak ada masalah lah, kita hafal yang mana-mana pun okey je.
Tapi kena tahulah dia orang yang sama, tidak bertambah pula nanti kan. Oh, ada isteri Nabi yang belum sebut lagi ni. Siapa Ummu Habibah? Oh, nama sama. So dia bukan orang yang berbeza lah. Orang yang sama juga. Okey, sebabkan kita dah pukul 4.40, kita berhenti 4.40 pula, 4.30, 26. So kita ambil kat situ saja. So kita nanti sambung muka surat 54 pada Ummu Salamah, insya-Allah. Okey, ada soalan ibu-ibu untuk yang terakhir untuk hari ini. Sila kalau ada. Nanti minggu depan, bulan depan kita tasmik Kita buat pop quiz boleh jawab tak yang ni? Cuba tengok boleh jawab tak? Boleh Sazah sebab dah tulis nota. Siapa yang ambil nota pun boleh, ambil gambar pun boleh. Jangan. Dah Sazah kata nak tanya, tak payah datanglah bulan depan. Tak apa ibu-ibu. Dia mengenali isteri Rasulullah antara akidah yang orang awam kena tahu. Kalau dalam satu buku namanya buku Aqidatul Awam, dekat dalam buku tu ada beberapa perkara sahaja dari sudut akidah lah. Tapi memang kita sebagai seorang awam, walaupun kita bukan orang yang betul-betul di dalam pendidikan agama, tapi kena tahu, iaitu bab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, nama Nabi. Semualah. Nabi lahir kat mana, Nabi meninggal bila lahir, tahun apa Nabi lahir. Kemudian siapa isteri Nabi? Situ kena tahu. Siapa anak Nabi? Dan kemudian pakcik-pakcik Nabi yang berkhidmat, yang banyak membantu Nabi, iaitu semua kita kena tahu. Kemudian barulah pergi kepada sedikit sirah hidup Nabi, iaitu dia tahu Nabi itu lahir di Mekah, Nabi wafat di Madinah, kemudian tahu ada peristiwa besar, contoh seperti peristiwa Isra' Mi'raj. Ini semua wajib, dia berkait dengan akidah. Jadi kita nak buat macam mana? Kita cuba untuk buat dia secara mudah, iaitu kita hafal dalam bentuk yang ringan lah untuk diri kita. Dan anak-anak kita juga bukan sekadar periksa sebenarnya, tapi memang untuk membantu akidah kita. Ada soalan lain? Nampak gaya macam tak ada. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan. Dan bulan hadapan kita dah masuk Rejab. Betul tak ibu-ibu? So, sahabat selamat apa kita kata, memasuki bulan haram. Ni antara bulan haram yang perlu kita sedari, iaitu bulan yang dihormati. Dan bulan haram tadi itu ada perkara-perkara yang kita digalakkan untuk lakukan, dan ada juga perkara-perkara yang kalau boleh janganlah melakukan dosa dan maksiat di dalam bulan haram. Bulan yang penuh dengan kehormatan. Dalam bulan tersebut Allah bagi perintah solat dalam peristiwa Isra' Mi'raj, dan di awal bulan tersebut kita disunatkan untuk berpuasa ibu-ibu. Siapa-siapa yang nak puasa, kita galakkan ibu-ibu untuk kita dah mula, kita kata warming up lah untuk Ramadan. Sya'ban pun bulan yang sangat banyak Nabi berpuasa, dan Nabi tak ada berpuasa paling banyak melainkan bulan Sya'ban selain pada Ramadan lah. Kita bawa hari ni ibu-ibu, untuk ibu-ibu ready untuk berpuasa, nak buka puasa, kita bawa kismis pula, kurma. Kita bawa kurma. Kurma alhamdulillah, kurma dah sampai, kurma yang baru, yang segar daripada Arab Saudi. Kita ambil daripada Saudi Dates. Kita ada 3 jenis, ajwa, safawi dan sukari. Yang safawi, siapa suka, dia kenyal-kenyal. Ajwa ibu-ibu tahu dia besar. Ajwa kami besar, kalau makan satu tu dah kenyang. Macam tu. Dan yang ketiga sukari. Siapa suka rangup? Siapa suka rangup? Sukari ni dia rangup. Nak kata manis, tak berapa manis sangat. Kita ada lagi satu, saya tak pasti. Hanis bawa ke sukari yang Anis, sukari yang tu bawa ke yang sejuk? Tak bawa. Okey. So saya tak cakap lah, sebab ni itu memang sangat sedap. Tu next lah bulan depan. Kita bawa sukari yang tak sejuk punya, yang kering tu, tapi tu pun sedap.
Memang orang kata saya makan semalam, ustaz baru ambil semalam, ya Allah sedapnya, tapi tak bawa lah hari ni. Kita bawa yang tiga tu sukari, safawi dia kenyal-kenyal, saya sangat suka, saya paling suka safawi. Lepas tu ajwa besar dan berkat. Ajwa ni siapa makan, Nabi dah doakan dia tidak akan kena sihir ibu-ibu pada hari yang dia makan. Subhanallah. Ajwa Rasulullah doakan, iaitu ajwa yang ditanam di Madinatul Munawwarah. So kita ada pack-pack kecil, ajwa RM20, safawi RM10, sukari RM10. Siapa ambil tiga-tiga ni satu set, yang ambil tiga-tiga satu set, saya bagi diskaun RM2. So jadi 38 sahaja. So ini ada kat kalau sikit je kan. Sebab dia di sekarang ni barang daripada luar negara memang mahal. Ibu-ibu tahu kan, kita punya dolar kan. Tapi kami ni berjuang jugalah, tak ada. Kami nak jual juga sebab kami tahu susah dapat yang terbaik. Ada seorang makcik tu, dia kata makcik memang tunggu Ustazah datang. Dia memang tak beli yang kat luar-luar. Sebab dia beli kat luar-luar tak sama dia punya kesegaran dia tu. Dia kecil. Pada ajwa tapi kecil. Tapi kami ustaz memang tak akan ambil kalau ajwa yang kecil. Kami ustaz ambil ajwa yang besar sebab dia padat, lepas tu dia juicy. Juicy sebab dia tak kering lagi. Jadi insya-Allah ada juga nasi Arab ibu-ibu, siapa yang nak masak nasi Arab, RM18. Satu paket tu kita dah letak dah resepi kat belakang dia. Tak pandai masak pun insya-Allah pandai. Ya, untuk 5 orang makan. Maksudnya lengkaplah satu rumah tu. Insya-Allah itu sahaja. Kita jumpa lagi di waktu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kan ni? Banyak-banyak insya-Allah. Nak boleh.